Okey, katakanlah awak dah siap soalan A. Sekarang ni awak nak buat soalan B kan? Soalan B dia kata menggunakan skala 1 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 1 cm pada 1 unit pada paksi Y. Lukis graf ni. Okey, so sekarang ni kalau 1 cm ni 5 petak kecil ni, kecil sangat. Selalu kita buat skala pada paksi ni, dia mesti 2 cm. So kita tukarlah yang ni 1 ni kepada 2. Tukar. Kalau 1 cm dia bagi, awak tukar 2. Kalau 2, ini darab 2 kan? Maknanya 2 unit lah. Pada paksi X 2 cm 2 unit. Pada paksi Y pun 2 cm 2 unit juga. Macam tu. So sekarang ni kita cari di manakah paksi Y kita. Bila nak cari paksi Y, awak tengok nilai X. Nilai X yang diberi 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ni ada tak nilai negatif? Tak ada kan? Maknanya bila tak ada nilai negatif tu, meaning dia punya nilai X itu di sini, dia punya nilai X, dia punya kosong tu kat sini tau. Ini kosong dia. Ni kosong. Ambil saiz besar sikit. Ni Allah Akbar. Ni kosong awak. Bila ni kosong, inilah paksi Y kita. Maknanya paksi Y kita tu tepi sekali. Nanti kita akan label 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sebab kita pakai pada paksi X ni 2 cm kepada 2. Okay. So sekarang ni nak lukis paksi Y lah. Kita lukis paksi Y dulu. Apa-apa kita lukis paksi Y. Tepi sekali. Kita ambil tepi sekali. Sebab kalau kita kira pun 2, 4, 10 petak ni awak kira. Awak bajet dulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Cukup-cukup je kertas graf yang dia bagi kat kita ni. So kita buat tepi sekali lah. Okey, tepi sekali kita lukis. Tebal pula Tebal kita ambil saiz yang kecil sikit. Yang second. Okey, so inilah paksi Y kita. Kita labelkan dulu. Label. Awak ruang graf tu ada ruang putih kat tepi tu kan. Okey, so awak label lah kat situ. Okey, untuk paksi X pula. Bila paksi X, di manakah dia kita nak lukis atas ke, nak lukis tengah ke, nak lukis bawah ke. Itu yang menentukan tu. Kita tengok nilai Y dia. Nilai Y dia tu ada tak positif. Kalau ada positif, maknanya dia adalah di sebelah atas tu. Maknanya paksi X kita tu di tengah. Sekarang ni ada tak nilai positif? Tak ada kan? Semua nilai negatif kan? So bila semua nilai negatif, meaning paksi X kita pun paling atas sekali. Kita lukis paksi X tu dia lukis ke atas sekali. Okey, paksi X dia di sini. Atas sekali. Kita ambil atas sekali lah. So kita lukis lah paksi X kita tu. Lukis. Ambil 10 petak 10 petak. 2 cm tu 10 petak kecil tau. Awak kira petak kecil ni 10, itulah 2 cm awak tu. Garis cikgu tak betul pula. Sekejap. Susah nak adjust ni. Okey. So, sekarang kita label paksi kita. Awak jangan lupa label ya. Ini adalah paksi X. Dia kan ada ruang putih dekat kertas graf awak tu. Kalau dah cukup petak tu awak buat dekat ruang putih tu lah. Okey, bila nak labelkan paksi. Kita akan guna senggat dulu. Senggat dulu. Yang ni penting. 10 petak kecil senggat. 10 petak kecil senggat. 10 petak kecil. Tu awak kira 10 petak kecil. Cikgu tak tepat dah tu. Okey. Sebab cikgu buat dengan pakai komputer. So. Okey. Cikgu cuba buat dulu ni. Skala ni. 10 petak kecil. 10 petak kecil. Nanti awak akan label Awak akan label. Okey. Label paksi. Senggat ni mesti ada. Ya. Okey. So nanti cikgu buat. Kita sambung video ni selepas ni. Okey, cikgu zoom sikit sebelum cikgu teruskan graf tadi. Cikgu zoom sikit. Macam mana paksi Y kamu tadi dengan paksi X kamu tadi yang kita lukis tadi kan. Okey, awak nampak jangan jelas kat sini sekarang. Itu yang cikgu kata 10 petak kecil. Cara awak mengira, awak kira dekat sini tau.
1. Okey, kita buat dengan pen hijau untuk kira. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dekat yang ke-10 tu kita senggat. Ini yang cikgu buat dengan pen oren ni, kita senggat. Senggat ini untuk kita melabelkan paksi. Sekarang ni, kita kata tadi, pada paksi X adalah 2 cm, dia punya skala yang diberi 2 cm kepada 2. So, kita start dengan kosong, di sini kita letak kosong. So, kita start lah dengan 2, okey, 4, itu 2 cm kepada 2 maksud dia. Sifir 2 cm kepada 2 unit. 2 unit tu maknanya sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sehingga ke berapa tadi? 14 kan? Untuk nilai X. Sebab yang ni paksi X. Ni paksi mengufuk, ni paksi X. So kiraan kamu pada paksi ini, kalau ini 2, ni 2, kembali kepada pen hijau. Macam mana kita nak mengira di sini? Kalau ini 2, tengah-tengah ni 1. Kan? Tapi kita tak boleh lah 1. Tapi kita baca dia 1. Bila kita baca 1 kat sini, maknanya di sini ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, ada 5 petak. Ada 5 bahagian yang sama, 1. Maknanya 1 bahagian ini mewakili berapa? Itu kamu kena tahu tu. Bila kamu nak melukis graf ni. So kalau ini 1, awak bahagi dengan 5. Awak dapat berapa? Awak dapat 0.2 kan? So 1 petak ni awak baca 0.2 lah. So 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Itu cara awak kira di paksi X. Sama juga di paksi Y. Sebab dia kata paksi Y 2 cm kepada 2. Kembali kepada pen oren. 2 cm kepada 2. Tadi kita ada nilai positif kan? Yang ada nilai negatif kan? So awak start dengan negatif. Ya Allah, negatif cikgu tu. Awak buat negatif betul-betul Negatif 2. Negatif 4. Negatif 6. And so on. Sampai negatif 18 kan? Pada nilai Y. Awak tengok nilai Y. Okay. So maknanya mesti follow ni. 2 cm ni maknanya 10 petak ni 2 cm kepada 2. Maknanya 2 cm ni 2, 4, 6, 8. Tapi sebab dia di bawah paksi X, di bawah Y sama dengan kosong. Ini Y sama dengan kosong Y sama dengan kosong. Nilai positif tiada pada table tadi, pada jadual tadi. Yang ada nilai negatif. So kita buat paksi X kita atas sekali. Lepas tu kita start kiranya negatif 2, negatif 4, negatif 6 ikut sifir 2. Tapi dia negatif. Mesti ada negatif ni. Senggat mesti ada. Okay. Okay, kita sambung graf tu nanti. Kita sambung graf tu pula lepas ni Okay, kita teruskan. Tadi awak dah buat table soalan A. Soalan B cikgu dah cerita macam mana nak lukis graf. Katakanlah awak dah siap graf awak Awak dah labelkan paksi. Nampak? Pemeriksa dia akan check satu demi satu nombor yang awak labelkan itu. Ada 2 sampai 14 baru dapat. Tapi dia check dua-dua paksi. Paksi X dengan paksi Y. Paksi Y pun dia check satu demi satu. Negatif 2, negatif 4, negatif 6 sampai negatif 18 ada. Baru awak dapat satu markah ni. Okey. Lepas tu setiap plot. Plot ni awak jaga Bila awak plot 2 negatif 18 kan. 2 negatif 18. Betul-betul pangkah pada persilangan antara 2 ni. Awak pergi dekat 2 ni. Lepas awak cari negatif 18. Persilangan dia tu pangkah. Betul-betul. Ini cara plot yang betul. So setiap plot ini dia akan pergi. Yang awak perlu jaga adalah negatif 4.5 ni. Kalau cikgu zoom sikit lah. Sekejap, cikgu zoom. Kita zoom dekat. Mana yang negatif. 10 negatif 3.6. Okey, 10 negatif 3.6. Awak nampak tak negatif 3.6 kat sini Macam mana dia baca Kalau 10, okey sini negatif 2 kan. Negatif 2 sini. Negatif 2.2, negatif 2.4, negatif 2.6, negatif 2.8. 3 sepatutnya sini. Tengah ni 3. 3.
3.2, 3.4, 3.6. Dia baca satu petak demi satu petak tu. Macam cikgu ajar awak kira macam mana. Awak kira dekat sini tau. Kini. Negatif 2. Negatif 2.2, negatif 2.4, negatif 2.6, negatif 2.8, 3. 3.2, 3.4, 3.6. Situ. Baru dia pangkah situ. Nampak? Cara dia tu memplot itu dengan betul. So bila betul semua plot awak dapat 2. Dan bila graf awak cantik, lengkungnya dapat 1. So markah keseluruhan untuk graf 4. Okey. Lepas tu kalau kita tengok untuk soalan C pula. Soalan C. Dia minta nilai X apabila Y sama dengan negatif 6.8 kan. So kita pergi dekat Y. Awak pergi dekat paksi Y. Paksi Y. Awak cari mana negatif 6.8 awak tu. And then awak pergi kepada graf. Nampak cikgu pergi dekat graf sharp. And then awak pergi daripada graf tu. Awak pergi naik atas dan bacalah di situ. So baca pun sama. Ikut cikgu ajar bacaan tadi. 4.2, 4.4, 4.6, 4.6 sampai 5, 5.2. Itu bacaan itu transfer dekat jawapan. Dia macam tu. Okey, seterusnya bila nilai Y pula, bila X sama dengan 7, meaning awak cari dekat paksi X pula. Mana X sama dengan 7? Situ X sama dengan 7. Okey, pergi dekat graf. And then terus pergi dekat nilai Y. So baca paksi Y itu berapa? So dapat pun negatif 5.2. Maka transfer jawapan dekat situ. Itu penting. So dapat 2 markah. Apabila kita lihat dia punya julat, pemeriksa akan tengok julat ni memenuhi tak. Dapatlah 1 markah untuk ni dan 1 markah untuk ni. Okey. Soalan C. Kita sambung soalan. Okey. Kita teruskan sekarang ni kita jawab soalan D pula. Soalan D ni cikgu akan bawa 2 cara untuk kamu. Sebab ini untuk fungsi salingan So untuk fungsi salingan ni kita ada 2 cara lah. Kalau fungsi yang lain tu X kuasa 2, X kuasa 3 tu ada 1 cara saja, kaedah penghapusan. Tapi yang ni dia ada 2 cara, iaitu kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Okey, cara yang pertama kita bawa kaedah penghapusan dulu. Bagaimana cara penghapusan? Kita nak menghapuskan per X ini. Sebab kita nak membina satu garis lurus. Bila kita nak melukis, kita kena cari persamaan garis lurus. Okey, first step dia, awak kena make sure yang dekat soalan D ni, dia sama dengan kosong. Okey, kita tengok First, kita salin dulu daripada soalan A, induknya. Okey, kita salin dulu dari soalan A. Apakah persamaan yang diberi? Y sama dengan negatif 36 per X. Mana graf yang kamu dah lukis di sini. Nampak? Graf yang melengkung tu. Okey. Daripada soalan D sekarang. Bila kamu nak buat kaedah penghapusan. Kena make sure sama dengan kosong. Sekarang kalau kita tengok soalan D ni. Dia sama dengan 4 per 5X tolak 12. Dia tak sama dengan kosong. So apa kamu lakukan? Kamu bawa semua 4 per 5X tu ke sebelah kiri. Macam cikgu buat ni. 4 per 5X asal positif, bila bawa ke sini dia jadi negatif 4 per 5X. Negatif 12, bila bawa ke sini dia jadi positif 12. Sama dengan kosong. Nampak? So itu yang kita buat. Allahuakbar. Okey, kejap. Kita buat tu dulu. Kita jadikan persamaan ni. Okey, kejap ya. Okey, persamaan ni sama dengan kosong. Lepas tu baru kita susun. Susun macam mana? Susun mak di atas. Mak wajib letak di atas. Ni A ni kita panggil mak. Soalan daripada A ni yang induk ni. Induk ni kita panggil mak dia kan. Mak dia wajib letak atas. Soalan A tu yang A mesti letak atas. Dan yang D tu. Okey, D tu pula wajib letak bawah. Awak jangan tukar D letak atas. A letak bawah. Tak boleh. So, yang mak tadi letak atas. Yang anak dia letak bawah. Bila letak bawah, kita susun tu follow. Y sama dengan negatif 36 per X kan. So, kita letak kosong tu di hadapan. Kosong sama dengan yang per X sama dengan per X. Yang ini ni tak ada apa-apa. Kita kena letak kosong sepatutnya ya. Kita letak kosong lah situ. Letak kosong. Jangan tak letak. Nanti kamu tersilap. Kosong X. Yang ini pun letaklah kosong. Okey. Ni tambahlah sebenarnya. Kalau tambah kosong ni tak ada apa-apa efek pun dekat persamaan tu kan. Okey, so lepas tu apa kita buat? Ambil arrow balik.
Okey, kita teruskan. Bila kita susun, kita kena fikir tau. Negatif 36 per X, negatif 36 per X. Kita nak hapuskan dia. So, kita nak buat apa? Benda yang sama, bila nak hapus, kita kena tolak. So, kita tolak lah. Letak tolak ni kat depan. So, bila tolak, kita menolak lah kedua-dua persamaan ni. Kan? Kita tolak Y, tolak kosong jadi Y. Ini habis, kita cancel. Okey, kosong tolak negatif 4/5X. Dia jadi positif 4/5X. Kosong tolak positif 12. Jadi negatif 12. Itulah persamaan garis lurus yang kita dapat. So, dia akan dapat satu markah pada garis, satu markah pada persamaan. Tapi cara nak melukis persamaan tu nanti kita tengok. Kita tengok dulu cara yang kedua. Okey, cara yang kedua. Cara yang kedua ni kaedah penggantian. Macam tadi juga kita kena salin balik daripada mak dia. Maknanya yang induk punya graf apa? Y sama dengan negatif 36 per X daripada A tadi. Lepas tu yang soalan D tak perlu tukar apa-apa. Kita tengok je. Tengok je. Kita nampak tak mak dia ni ada dalam anak dia. Negatif 36 per X ini sama dengan Y. Dan Y ini kita boleh ganti ke dalam soalan D ini. So, kita gantilah. Kita gantikan Y dekat negatif 36 per X itu. Terus kita buat kaedah gantian di situ. Kita gantikan dia dengan Y. Terus dia jadi persamaan garis lurus yang kita kehendaki. Lebih mudah lah kan. So, bila kita nak melukis garis lurus ni, kita dah dapat persamaan garis lurus. Arahan dia lukis. So, itu yang penting nak lukis. Ni nak lukis, kita kena cari nilai. Cari dua nilai X yang kita pilih di sini, di graf. Cikgu pilih 5 dengan 10. Kenapa? Sebab dia darab 4/5. So, bila kita cari 5, 5 dengan 5 dia boleh cancel. Sebab dia boleh bahagi 5. Sebab kita nak melukis garis lurus ni. Okey. So, sekarang ni untuk table ni, cikgu dah cakap tadi cikgu pilih 5 kenapa? Sekarang bila kita pilih 5, kita menggantikan nilai X itu 5 ke dalam persamaan garis lurus ini. Dan kita dapati nilai Y dia, ini 4/5 darab 5 tolak 12. Awak tekan kalkulator je lah. Dapatlah negatif 8. So, awak pindahlah dalam table di sini. Lepas tu, bila awak gantikan pula X itu dengan 10, ganti tempat X tu 10. So, 4/5 darab 10 tolak 12. So, awak dapat negatif 4. Awak gantikan negatif 4 di situ. So, dapatlah 2 point di sini. 5, negatif 8. Plot dengan betul. Lepas tu 10, negatif 4. Plot dengan betul. Tu. 10, negatif 4. Plot. Bila dah plot yang biru ni kan. Mana tadi? Ni yang biru ni. Lepas tu ambil pembaris. Sambung. Sambung garis. Pastikan awak pintas graf yang awak dah lukis tadi. Make sure dia bersilang dengan graf. Jangan awak sambung coet biru ni dengan biru ni je. Tak capai kepada graf tu kan. Awak sambung sampai dia potong graf. Gitu. Kan dia dah potong graf tu. Okey, tempat pemotongan garis lurus atau persilangan lah, pemotongan tak sesuai. Persilangan garis lurus dengan graf tu, nampak di sini kan? Awak pergi baca. Okey, garis dulu garis dulu. Dia dah garis dengan tu. Awak pergi mana persilangan, mana cursor saya. Okey, persilangan itu awak pergi baca nilai X dia. Berapakah nilai X dia? Itulah jawapan yang terakhir kita. So, kita dapat X sama dengan 4.2 dan lagi satu persilangannya di sini. Kan? Di sini. Baca nilai X je tahu. Tak perlu baca nilai Y. So, dapat X sama dengan 10.8. Itulah soalan yang disuruh nyatakan nilai-nilai X itu. Inilah nilai-nilai X dia. Awak pindahkan dia ke ruang jawapan. Okey, X sama dengan 4.2, 10.8. So, apabila diberi pemeriksa, dia akan tengok julat je. Julat pada skema. Ini cikgu berikan julat pada skema. Dia bagi X ni terletak di antara 4 sampai 4.4. Adakah kita memenuhi julat? Yes. So, kita dah dapat satu markah untuk itu. Dan 10.6 hingga 11.8. Betul, 10.8 memang dalam julat ini. So, dapatlah 2 markah. Tadi, garis lurus cikgu nak cerita. Garis lurus ni, dia tengok je garis lurus awak, dia terus bagi 2 markah kat sini. Okey? Dia dah tak tengok dah persamaan garis ni tadi. So, kalau maknanya, kalau awak boleh lukis garis lurus tanpa cari persamaan, silakanlah. Tapi kalau cikgu nak lukis garis lurus ni, cikgu mesti ada persamaan dia dulu. Bila persamaan dia betul, barulah betul garis lurus kita
So kalau dapat garis lurus yang betul, dia terus bagi 2 markah kat sini. Tapi kalau garis lurus kamu tak betul, dia tengok pada persamaan. Kalau persamaan betul, awak dapatlah 1. Bila dapat 1, yang ini pula awak tak layak dapat 2 markah walaupun betul. Itu pemarkahan dia macam tu. Okay. So hati-hati bila menjawab. Boleh ulang-ulang video cikgu ni kalau rasa tak dapat lagi kan. Buat ulang-ulang dan buat berulang kali, insyaAllah kamu berjaya mendapat 12/12 untuk graf fungsi. Amin.